Benarkah wujud kartel di sebalik kegiatan mencuri unsur nadir bumi REE di hutan simpan Bukit Enggang, Sek Kedah seperti didakwa seorang aktivis masyarakat di negeri berkenaan? Mahazir Abdul Hamid yang juga pengurusi Yayasan Jariah Malaysia yakin kejadian kecurian REE itu melibatkan satu sindiket yang besar dan menggesa siasatan lebih menyeluruh dijalankan. Kalau kita tangkap bilis saja, Jerung kita tak tangkap, yakin dia percayalah bahawa satu hari Jerung ni dia akan meneruskan lagi agenda dia. Jadi kalau mudah fahamnya, kalau kita tak bantras daripada pucuk sampai ke akar umbi, bermakna dia akan ada lagi masalah lain yang akan timbul. Mengulas laporan polis yang dibuat beliau mengenai kecurian REE di Bukit Enggang setahun lalu, Mahazir mendakwa kerajaan negeri seolah-olah tidak serius dalam menyelesaikan isu tersebut. Bila tidak ada tindakan yang tegas, dia akan menimbulkan persoalan di hati rakyat. Saya bercampur dengan masyarakat, ramai di kalangan masyarakat di bawah ni duk tanya saya, kenapa kerajaan negeri tak tegas? Seolah-olah macam benda ni tak penting. Beliau turut mensyorkan supaya Majlis Keselamatan Negara MKN mengetuai siasatan kecurian nadir bumi di Bukit Enggang. Sebagaimana terlihat isu di Bukit Maluk Langkawi, kerajaan boleh meletakkan di bawah Majlis Keselamatan Negara. Kalaulah isu REE ini susah sangat nak diselesaikan, saya rasa adalah lebih baik kerajaan meletakkan isu REE di sini di bawah Majlis Keselamatan Negara. Mudah-mudahan dengan adanya tindakan yang tegas yang sebegitu, rakyat akan merasa lega lah. Beliau berkata demikian di Sek Kedah semalam. Ketua Polis Kedah, Datuk Fisol Saleh dalam satu sidang media berkata, polis membongkar kegiatan pemerdagangan manusia dan kecurian sumber REE di Bukit Enggang selepas menahan 9 individu hujung bulan lalu. Kesemua yang ditahan terdiri daripada 4 lelaki warga Myanmar dan 5 warga tempatan berusia antara 22 tahun hingga 60 tahun. Turut dirampas 4 guni setengah berisi bahan mineral yang diikat dan disyaki REE seberat 99 kilogram. Dua guru mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Ipoh atas 3 pertuduhan melakukan penganiayaan terhadap kanak-kanak di bawah jagaan mereka awal bulan ini. Tertuduh Wan Suhaila Miur Khair, 32 tahun dan Nur Syafina Abdul Khair, 26 tahun membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Ainul Syahrin Muhammad. Kedua-duanya didakwa melakukan penganiayaan terhadap 5 kanak-kanak berusia 2 tahun di Taska Nur Raihan beralamat nombor 1 Laluan Meru Perdana 5, Taman Meru Perdana 2, Cemur. Kesalahan dilakukan tertuduh pada 4 dan 6 Julai lalu. Mereka didakwa di bawah Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 yang membawa hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sementara itu, di Mahkamah Magistrate Ipoh, pengurus taska tersebut turut mengaku tidak bersalah atas pertuduhan meninggalkan kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun tanpa pengawasan dan pemeliharaan sehingga menyebabkan kecederaan pada 6 Julai lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 33(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 yang membawa hukuman denda RM20,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Sebutan semula kes pada 16 Ogos depan. Seorang pemandu bas kilang dan nelayan dihadapkan ke Mahkamah Session Georgetown hari ini atas tuduhan memukul seekor anjing pada 8 Julai lalu. Rosli Mat Zain dan Suhaili Harun, masing-masing berusia 53 dan 49 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Khalid Abdul Karim. Kedua-dua tertuduh didakwa memukul seekor anjing dalam longkang di Kampung Teluk Tempoyak dalam daerah Barat Daya pada pukul 8.30 malam 8 Julai lalu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 29(1)(a) Akta Kebajikan Haiwan 2015.
Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Lim Jing Hong, manakala kedua-dua tertuduh tidak diwakili peguam. Hakim membenarkan masing-masing tertuduh diikat jamin RM1,000 dengan seorang penjamin serta syarat tambahan perlu lapor diri di Balai Polis Berhampiran setiap awal bulan sehingga kes selesai. Kes akan disebut semula pada 16 Ogos depan. Kita beralih ke negeri Perlis, keselamatan sempadan dan aplikasi perbandingan harga barangan antara fokus lintas langsung dari Perlis. Bersama Wan Muhammad Ryan Rohida di studio RTM Perlis. Ryan? Baik, kedudukan Perlis yang terletak bersempadan negara jiran merupakan satu kelebihan bagi meningkatkan sosioekonomi setempat. Namun, perkara berhubung keselamatan dan kawalan sempadan harus sentiasa diberi perhatian, memandangkan terdapat isu penyelundupan dan insiden tidak diingini pernah berlaku. Pemangku Raja Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bertitah kelulusan menaik taraf, prasarana dan tambah baik operasi keselamatan sempadan Perlis Thailand daripada Kerajaan Persekutuan amat dialu-alukan dan dihargai yang mampu bantu mengurangkan risiko keselamatan dan aktiviti jenayah di kawasan sempadan, terutamanya di kawasan Wang Kelian, Kuala Perlis dan Padang Besar. Baginda turut menzahirkan harapan agar projek rintis larangan jualan petrol RON 95 dan diesel bersubsidi kepada kenderaan asing diteruskan. Baginda akui usaha tersebut berjaya mengurangkan aktiviti penyelundupan bahan api tersebut. Baginda bertitah ketika menyampaikan sumbangan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS kepada Masjid Darussalam Bana Padang Besar yang terletak dalam daerah Sadau, Thailand sempena program Kayuhan MAIPS Peduli. Sumbangan disampaikan kepada Imam Walad Tohir dan turut disaksikan Mayor Kawasan Luar Bandar Padang Besar Thailand, Korip Hamusa. Manfaatkan aplikasi dalam talian Presscatcher bagi membuat perbandingan harga barang. Ia merupakan aplikasi di bawah seliaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang membolehkan orang ramai memilih pasaraya dan peruncit yang menawarkan harga terbaik. Pengarah Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Perlis, Nur Azah Jaafar berkata, menerusi aplikasi tersebut, pengguna boleh mendapatkan maklumat harga semasa barangan. Jadi satu tanggungjawab kita sebagai pengguna supaya kita sentiasa membuat perbandingan harga ataupun cakna kepada jualan-jualan ramah, dan juga KPDN sendiri ada memperkenalkan Presscatcher, aplikasi Presscatcher. So maksudnya kalau macam nak tengok ada jualan beras, okey, boleh bandingkan harga. Okey, semuanya dalam satu aplikasi sahaja. Beliau bercakap kepada media ketika meninjau harga barang pada satu program jualan baru-baru ini. Pendedahan awal berkenaan penerimaan darah perlu dilaksanakan khususnya kepada pelajar sekolah. Ia bagi memberi kesedaran berkenaan keperluan bekalan darah negara selain manfaat menerima darah. Persatuan Solidariti Nasional Pesona Perlis mengambil inisiatif melaksanakan aktiviti dan kempen menerima darah di sekolah rendah sekitar Perlis. Saya nak menunjukkan pada anak-anak yang berumur 12 tahun tu menunjukkan bahawa derma darah ni adalah sesuatu yang memudahkan dan menyihatkan mereka nanti, dan sesuatu yang bagi mereka berani kata derma darah tu bukan satu yang menyakitkan. Yang tu yang saya menyeru pada anak-anak muda semua, golongan belia, teruslah menderma. Pada program penerimaan darah di Sekolah Kebangsaan Pauh, Pesona turut melaksanakan pemberian suntikan percuma vaksin hepatitis B. Beliau berharap program seperti ini dapat dikembangkan dan dilaksanakan lebih meluas pada masa akan datang. Sekian perkongsian berita dari Perlis. Kembali ke Akasa Puri. Terima kasih, Ryan.